Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan lagi kita pada kali ini bersama saya USA dalam mata pelajaran pendidikan Islam tingkatan 5. Kita dah masuk kepada bahagian akidah, pelajaran yang ke-9 unit 2 di bawah tajuk Allah Maha Menyaksikan, atau dalam bahasa Arabnya kita baca dengan Asy-Syahid. Allah SWT Maha Menyaksikan. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi, marilah sama-sama kita lihat terlebih dahulu objektif bagi pembelajaran tajuk ini. Iaitu objektifnya ialah mempelajari maksud. Apakah maksud Asy-Syahid dan bukti Allah SWT yang bersifat sebagai Asy-Syahid ini melalui ayat-ayat suci Al-Quran. Yang kedua, menjawab soalan kehebat. Soalan tu Ustaz pilih daripada buku teks, Ustaz ambil daripada buku teks dan Ustaz sediakan jawapan untuk memudahkan kamu belajar. Yang ketiga, menjawab soalan di bahagian deskripsi, iaitu di bahagian bawah video ada link yang disediakan. Di situ ada soalan, boleh jawab untuk memantapkan lagi kefahaman kamu berkenaan dengan tajuk ini. Baik. Maksud Asy-Syahid. Nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah Maha menyaksikan segala perbuatan dan mendengar segala ucapan makhluk serta tiada suatu pun yang tersembunyi daripadanya. Allah menyaksikan semua tu. Allah menyaksikan perbuatan kita, Allah menyaksikan perkataan kita, Allah menyaksikan apa sahaja yang berlaku di antara kita. Maka ini menunjukkan bahawa Allah SWT itu merupakan Tuhan Asy-Syahid yang Maha memerhati terhadap apa yang dilakukan oleh makhluknya. Dalil Allah sebagai Asy-Syahid ini yang dapat kita petik daripada ayat suci Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Qulillahu syahidun baini wa bainakum. Katakanlah, ayyu syai'in akbaru syahadah. Apakah perkara penyaksian yang lebih besar? Penyaksian yang lebih besar apa dia? Qulillah, katakanlah Allah syahidum baini wa bainakum, menjadi saksi di antara aku dan di antara kamu. Allah SWT perintahkan Nabi kita untuk berdialog dengan orang-orang kafir suatu ketika dulu. Baiklah, kita lihat pula hadis Allah bersifat Asy-Syahid ini. Nama Allah Asy-Syahid ini daripada hadisnya dapat kita lihat, iaitu daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inna rajulan min Bani Israil, bahawa Rasulullah, Abi Hurairah menyatakan bahawa Rasulullah bersabda, sesungguhnya seorang lelaki daripada Bani Israil, sa'ala ba'da Bani Israil, sa'ala ni meminta sebahagian daripada Bani Israil yang lain, an yuslifahu alfa dinar, untuk meminjamkan kepadanya 1000 dinar. Faqala tini bisyuhada, lalu dia kata, yang nak bagi pinjam duit tadi kata, bawalah kepada kami saksi, kepada aku bawa saksi pada aku, ushhiduhum, supaya aku boleh menjadi menyaksikan mereka bahawa kamu telah meminjam duit aku ni. Lalu orang tu jawab, kafa billahi syahida, memadailah Allah SWT itu sebagai saksi. Okey. Baik. Kita terus pergi kepada maksud ni. Ustaz paparkan sahaja kerana Ustaz dah terjemah pun tadi. Okey. Terus, bukti Allah bersifat Asy-Syahid. Ini dari satu sudut, Allah menjadi saksi perutusan Rasulullah ke atas umatnya. Allah sendiri menyaksikan, membuat suatu penyaksian bahawa dia telah mengutuskan seorang Nabi kepada umatnya. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida.
Dialah Allah yang mengutuskan Rasulnya bil huda dengan petunjuk, wa dinil haq dan dengan agama yang benar, liyudhhirahu ala dini kulli, untuk menzahirkannya ala dini kulli, dari terhadap agama, keseluruhan agama. Wa kafa billahi syahida, dan memadailah dengan Allah sebagai penyaksi. Di sini apa yang kita nak petiklah, wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah menjadi saksi. Terus yang kedua, bukti Allah bersifat asyahid, Allah Maha menyaksi dan menghitung segala amalan manusia. Allah menyaksi, Allah melihat. Kita lihat kepada firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahu Allahu wa nasuh wallahu ala kulli syai'in syahid. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an, ketika mana Allah membangkitkan mereka semua itu, fayunabbi'uhum, maka diberitahu kepada mereka, bima 'amilu, diberitahu kepada mereka tentang apa yang telah pun mereka lakukan. Ahsahu Allahu wa nasuh, Allah mengira amalan-amalan mereka, tapi mereka dah lupa. Tapi jangan bimbang, walaupun kita lupa, tetapi Allah SWT akan mengingatkan kita terhadap semua dosa-dosa yang telah pun dilakukan oleh manusia. Wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah menjadi saksi atas tiap-tiap sesuatu. Semua perkara itu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti Allah bersifat asyahid, iaitu Allah sahaja menjadi saksi atas segala perkara nyata dan tersembunyi. Allah tahu semua benda yang nyata dan tersembunyi. Firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Belum cukupkah bagi mereka bahawa Tuhanmu mengetahui dan menyaksikan tiap-tiap sesuatu? Tak cukup lagi ke kalau Allah yang menjadi saksi, Allah yang tahu semua perkara itu? Tidakkah ia memadai bagi kamu? Itu pertanyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya, yang kelima, Allah menjadi saksi pembohongan orang munafik. Allah jadi saksi pembohongan orang munafik, iaitu firman Allah dalam suratul Munafiqun, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Idza ja'akal munafiqun, apabila datang kepadamu orang-orang munafik, qalu, maka katakanlah kepada mereka, nashhadu innaka la rasul. Maafkan Ustaz, apabila datang kepadamu orang-orang munafik, lalu mereka berkata, kami menjadi saksi sesungguhnya engkau adalah Rasulullah. Maka Allah mengatakan bahawa Allahu ya'lamu innaka la rasuluh. Allah mengetahui bahawa kamu adalah merupakan rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Serta Allah menyaksikan bahawa pengakuan mereka, iaitu pengakuan orang-orang munafik itu adalah dusta. Walaupun mereka menyaksikan, mulut mereka menyaksikan, mengatakan bahawa Rasulullah itu merupakan rasul, tetapi hati mereka tidak mempercayainya. Kerana itu Allah menyatakan bahawa mereka ini merupakan orang-orang yang dusta. Kerana itulah orang-orang munafik ini, bila mana di akhirat kelak mereka akan diletakkan fiddarkil asfali minan nar, di lapisan neraka yang paling bawah, dalam fiddarki, di bahagian paling bawah dalam neraka yang paling bawah. Seterusnya soalan kebat. Masih terdapat anggota masyarakat melakukan dosa dan maksiat sedangkan mereka mengetahui Allah yang menyaksi. Allah Maha menyaksi. Jelaskan mengapa keadaan ini berlaku. Kemukakan hujah anda. Maknanya dia nak tanya kita, mengapa orang masih buat maksiat sedangkan dia tahu Allah menyaksi apa yang dia lakukan. Kita lihat jawapan yang Ustaz sediakan.
Keyakinan tentang Allah Maha menyaksikan kurang meresap dalam diri. Mana dia tahu tapi tak meresap dalam diri. Kenapa tak meresap tu? Kerana tiada penghayatan Islam di dalam kehidupan seharian. Makna hidupnya tidak diiringi dengan agama Islam. Penghayatan dalam diri dia tak ada. Dalam kehidupan keluarga dia tidak dilakukan ataupun tidak diamalkan apa-apa yang berkait dengan ajaran Islam. Cara berpakaiannya tidak diikut cara Islam, cara bercakap tak diikut cara Islam, cara bermuamalah tidak Islam. Paling-paling pun mereka ambil nikah kahwin je cara Islam. Itu pun disertai dengan perkara-perkara yang bertentangan dengan agama. Jadi tidak ada penghayatan. Hayat maknanya hidup. Kehidupan itu tidak diserasikan dengan Islam. Dengan itu, Islam ini tidak meresap masuk dalam diri. Seterusnya, kesannya ilmu yang ada tidak dapat membentuk akhlak yang baik. Walaupun dia tahu dah, Allah lebih lihat, tapi tak dapat nak bentuk akhlak baik untuk dia. Kesimpulannya, kita hendaklah mencuba sedaya upaya untuk menghindarkan diri dari melakukan larangan Allah agar terselamat daripada api neraka. Lihat kepada susunan kerana, kesannya, kesimpulannya kita hendaklah dan juga agar. Ustaz baca sekali lagi. Jawapannya, keyakinan tentang Allah Maha menyaksikan kurang meresap dalam diri kerana tiada penghayatan Islam di dalam kehidupan seharian. Kesannya, ilmu yang ada tidak dapat membentuk akhlak yang baik. Kesimpulannya, kita hendaklah mencuba sedaya upaya untuk menghindarkan diri dari melakukan larangan Allah agar terselamat daripada api neraka. Baik, sebagaimana biasa, kita dah sampai kepada penghujung. Sebagai penutupnya, sekali lagi Ustaz pesan, jawab soalan di bahagian deskripsi bawah video ni ada link, jawab soalan tu. Jawab banyak kali untuk dapatkan kefahaman dan untuk ingat apa yang kita belajar. Dan jangan lupa like, share, subscribe jika belum. Mudah-mudahan jika kamu share, ramai lagi yang akan mendapat manfaat daripada video ini. Ramai lagi akan faham dalam pelajaran pendidikan Islam ini dan kita semua akan dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.